Kalau sakit, kalau dibalut-balut, macam mana kita nak menunaikan solat? Macam mana kita nak berwuduk? Hari ini, kita akan membincangkan tajuk tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Ain bagi membincangkan tajuk tayamum. Kita berada di dalam unit 1 bahagian ibadah. Kita diharuskan bertayamum bagi menggantikan wuduk untuk menunaikan solat. Tayamum ini membuktikan yang Allah mementingkan ibadat solat. Oleh itu, mari kita mengetahui apa itu tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dalil tayamum. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Surah Al-Maidah ayat 5. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Sebenarnya, tayamum ini bagi memudahkan orang yang sakit dan orang yang ketiadaan air menggantikan wuduk untuk menunaikan solat. Islam itu mudah kan? Kalau dah sedia, jom kita tengok satu-satu mengenai tayamum. Jom kita tengok sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Sebab yang pertama, tiada air setelah kita berusaha mencarinya. Sama ada pada waktu itu kita berada dalam keadaan krisis air atau kemarau, dan pada waktu itu haruslah kita bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi mencukupi untuk keperluan diri dan ternakan saja. Maknanya, air ada tetapi sedikit, hanya cukup untuk kita minum dan ternakan kita sahaja. Sebab yang mengharuskan kita bertayamum yang ketiga, jarak untuk mendapatkan air itu terlalu jauh. Mungkin kita terpaksa menaiki kenderaan untuk ke sana dan masa untuk menunaikan solat habis. Jadi pada waktu itu haruslah kita bertayamum. Sebab yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan kita sakit ataupun ada musuh berdekatan dengan tempat air. Contohnya, mungkin kita aksiden, tangan kita patah dan tangan kita itu dibalut oleh doktor. Jadi, kita tak mungkin untuk mengambil wuduk untuk menunaikan solat. Jadi, kita dibenarkan untuk bertayamum. Begitu juga sekiranya ada musuh berdekatan dengan tempat air. Contohnya, kita berada di dalam medan peperangan dan pada waktu itu, kita dibolehkan untuk bertayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum yang terakhir, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Ada sesetengah negara yang mengalami cuaca terlalu sejuk dan sekiranya mereka tidak bertayamum, mungkin mereka akan jatuh sakit. Pada waktu itu, mereka boleh bertayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, berniat. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, meregangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Mari kita lihat syarat-syarat bertayamum. Yang pertama, mencari air selepas masuknya waktu solat. Ini bermakna selepas azan, kita hendaklah mencari air terlebih dahulu. Yang kedua, masuknya waktu solat. Ini bermakna apabila masuknya waktu solat, baru kita dibenarkan untuk bertayamum. Jangan kita bertayamum sebelum masuk waktu solat ya. Syarat bertayamum yang ketiga iaitu menggunakan debu tanah yang suci. Anak-anak juga boleh mendapatkan debu tayamum yang ada dijual di kedai-kedai yang menjual peralatan untuk solat. Syarat bertayamum yang keempat iaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Sekiranya badan kita ada najis seperti darah, ada nanah, kita mestilah mencuci terlebih dahulu sebelum kita bertayamum. Ada 5 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang kedua, ada air selepas kita bertayamum sebelum solat. Ini bermakna ada air selepas kita bertayamum. Jadi tayamum kita itu terbatal. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Yang keempat, telah luput waktu solat. Yang kelima, murtad, yakni telah keluar Islam. Mari kita lihat tata cara bertayamum. Yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Yang ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Yang keempat, ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya. Yang kelima, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Yang keenam, ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan ke bahagian tapak tangan kiri hingga selesai. Anak-anak, mari kita lihat kepentingan tayamum. Yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadat dengan sengaja. Yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Dan yang terakhir, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan yang suci. Setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk Tayammum Unit 1 Bidang Ibadah Tahun 5. InsyaAllah bertemu lagi kita pada masa yang akan datang. Ustazah harap anak-anak dapat memahami tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.